Assalamualaikum. Alhamdulillah kita bertemu lagi siri akhir penjelasan buku Panduan Akidah Ibadah Ketika Sakit. Petang ini, ayuh kita tengok sunset cantik ataupun tidak. Atau apakah matahari berselindung di sebalik awan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya di sempadan antara seksyen U12 dan U13 di Shah Alam. Okey, berhampiran dengan kilang Toyota, kilang pemasangan kenderaan Toyota ya. Okey. Di manakah matahari? Oh, nampaknya matahari segan-segan bersembunyi di sebalik awan. Saya alhamdulillah biasa juga beriadah di tempat ini. Kadang-kadang berbasikal, kadang-kadang brisk walking, kadang-kadang jogging. Kadang-kadang nampak matahari yang cantik tetapi tak bawa drone. Bila bawa drone, matahari malu-malu pula ya. Jadi yang nampak dalam gambar ni ialah kilang Toyota tu yang banyak kereta tu ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Kita ke buku Panduan Akidah dan Ibadah Ketika Sakit, dan saya katakan yang terakhir. Kenapa? Sebab kita telah pun masuk dalam bab penutup. Okey, dalam bab penutup, dan alhamdulillah sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Kita mulakan daripada awal sikit-sikit dan sehingga sekarang sudah pun 39 siri video. 39 siri video, dan yang terakhir ini insya-Allah video yang ke-40 penjelasan saya ke atas buku Panduan Akidah dan Ibadah Ketika Sakit. Dan alhamdulillah, kalau tuan-tuan dan puan-puan yang mengambil tahu tentang jumlah view video saya, jadi video dalam siri ini boleh kita lihat jumlah view-nya sedikit sahaja. Kecuali beberapa lah seperti hukum selawat syifa, yang itu baru banyak. Tetapi tak mengapa, saya menyampaikan ilmu bukan untuk mencapai view yang banyak, tetapi untuk menyampaikan ilmu. Kalau ada 5 orang, kalau ada 10 orang pun sudah alhamdulillah. Lagipun topik ini, topik Panduan Akidah dan Ibadah Ketika Sakit, lazimnya tidak diberi perhatian kecuali apabila sudah jatuh sakit. Tapi bila sendiri sudah jatuh sakit, susah pula nak baca kan. Moga bangkit. Jadi moga-moga dengan ada video ni, kalau tak dapat baca, at least boleh dengar lah kan. Jadi tuan-tuan puan-puan, ini topik ini antara yang lazim diabaikan oleh sebahagian umat Islam, sebab kesihatan itu memang menyebabkan kita lupa untuk bersiap sedia seandainya Allah uji kita dengan penyakit. Demikian juga bukan saja penyakit, ada juga beberapa perkara lain yang sepatutnya kita bersiap sedia ketika sehat, ketika kelapangan. Antaranya bagaimana menguruskan jenazah. Sebab kita tak tahu bila-bila masa Allah Subhanahu Wa Taala mengambil nyawa orang yang kita sayangi. Lalu apabila telah diambil nyawa, kita nak tolong-tolong urusan jenazah, tak tahu langsung tak tahu. Jadi nak tolong-tolong pun macam itu yang kadang-kadang, bukan semua, kadang-kadang apabila berlaku kematian ibu atau ayah, anak-anaknya macam tak kelihatan pada ketika pengurusan jenazah. Kenapa tak kelihatan padahal sudah pun dimaklumkan, sudah pun diberitahu? Sebab mereka tidak tahu macam mana nak tolong-tolong pengurusan jenazah. Kalau hadir di situ kan macam malu pula. Kan? Kemudiannya apa lagi? Solat jenazah. Sangat lazim ya bila kita hadir solat jenazah. Apabila sudah takbir, takbir masuk solat, kemudian ada takbir lagi, kita lihat ada orang yang rukuk, padahal untuk solat jenazah tak ada rukuk. Jadi ini antara perkara-perkara yang apabila ada kelapangan, ada kesihatan, kita baca, kita kaji siap-siap supaya seandainya berlaku. Sebab benda-benda ni selalunya berlaku tanpa diduga. Jika ia berlaku, kita telah pun bersiap sedia. Mungkin sikit-sikit ulang kaji saja. Sebagai contoh tentang pengurusan jenazah, mungkin kita tak tahu, mungkin kita tak dapat nak pimpin ke apa, tapi at least kita tahu nak tolong-tolong tu macam mana. Okey, kembali ke buku ini. Di muka surat 301, sebagai penutup, saya telah mengemukakan sebuah hadis yang agak panjang.
Okey, muka surat 301, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis nombor 2683 atau hadis nombor 2898 mengikut pernomboran Fathul Bari. Ayuh sama-sama kita membacanya. Hadis ini panjang, jadi saya baca terjemahannya sajalah. Okay, daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertembung dengan kaum musyrikin lalu saling berperang. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergabung dengan bala tentera baginda dan musuh pun bergabung dengan bala tentera mereka, okey, dan apabila masing-masing daripada kumpulan ini berehat, terdapat seorang lelaki dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak membiarkan musuh berlalu begitu saja, melainkan dia mengejar dan menyerang musuh dengan pedangnya. Sahabat Rasulullah yang lain berkata, pada hari ini tidak ada seorang pun di antara kita yang mendapat ganjaran pahala sebagaimana yang didapati oleh si fulan yang berani ini. Okey, jadi dalam peperangan itu salah seorang pejuang daripada kalangan tentera umat Islam begitu berani, begitu kehadapan ya. Apabila ada saja musuh, dia mengejar dan menyerang dan membunuh dengan pedangnya. Okey, dan para sahabat pun tengok, oh yang ini ni mesti dapat pahala yang banyak sebab dia telah banyak menyerang musuh. Disambung lagi, apabila mereka berkata demikian, apabila para sahabat Rasulullah berkata pada hari ini tidak ada seorang pun di antara kita yang mendapat ganjaran pahala sebagaimana yang didapati oleh si fulan ini, apabila mereka berkata demikian, Rasulullah berkata pula, ketahuilah sesungguhnya dia termasuk dari golongan ahli neraka. Something different, berlainan pula. Lalu ada seorang lelaki di tengah-tengah orang ramai berkata, aku akan ikut menemaninya. Okey, dalam bracket ya, untuk memperhatikan segala tindakannya. Okey, jadi para sahabat nampak seorang sahabat ni begitu hebat dan mereka berkata ini mesti dapat pahala yang paling banyak. Rasulullah pula sallallahu alaihi wasallam mengatakan, oh tidak, dia daripada kalangan ahli neraka. Totally opposite tu. Kan? Maka ada seseorang yang berkata, okey, aku akan ikut menemaninya dalam rangka untuk memperhatikan tindak tanduknya. Baik, Sahal meneruskan, maka lelaki itu pergi bersamanya sehingga apabila dia, sahabat yang berani itu berhenti, lelaki itu pun berhenti bersamanya. Dan apabila dia maju menyerang, lelaki itu pun ikut menyerang bersamanya. Jadi memang ikut sepenuhnya lah. Kalau dia berhenti, sahabat yang ikut tu pun berhenti. Kalau dia laju, sahabat yang ikut tu pun laju ya, laju dan maju untuk menyerang musuh. Okey, setelah beberapa ketika dia terluka. Alamak, yang hero tu telah terluka. Terluka dengan luka yang sangat parah sehingga menghampiri maut. Maka dia meletakkan pedangnya di tanah dan hujung pedang yang tajam dia letakkan di antara dadanya, lalu dia membunuh dirinya sendiri. Okey, jadi lelaki yang heroik ni apabila dia cedera dengan cedera yang sangat parah sehingga menghampiri maut, tetapi tak mati lagi, dia membunuh dirinya sendiri pula ya, dengan cara meletakkan pedang dengan tempat pegang pedang tu di tanah, ujung yang tajam itu dia letakkan di antara dadanya, lalu dia menikam dirinya sendiri. Begitu sekali. Maka lelaki yang ikut menemaninya itu pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, aku bersaksi bahawa anda benar-benar utusan Allah. Rasulullah bertanya, kenapa kamu berkata begitu? Dia menjawab, lelaki berani yang anda sebutkan tadi benar-benar dari kalangan ahli neraka. Orang-orang di sekitar menjadi hairan mendengar ucapan itu. Lalu lelaki itu menambah, aku menjadi saksi bagi kalian
Aku telah keluar untuk memerhatikan tindakan sahabat yang berani itu. Kemudian aku mendapati dia dalam keadaan luka yang sangat parah sehingga menghampiri maut. Dia meletakkan pedangnya di tanah dan hujung pedangnya yang tajam diletakkan di antara dadanya, lalu dia membunuh dirinya sendiri. Maka pada kesempatan itu juga Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada seseorang yang mengamalkan amalan ahli syurga berdasarkan apa yang nampak pada manusia, akan tetapi dia adalah dari golongan ahli neraka. Dan ada seseorang yang mengamalkan amalan ahli neraka berdasarkan apa yang nampak oleh manusia, akan tetapi dia adalah dari golongan ahli syurga. Demikian hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa kaitan pula hadis ini dengan topik buku ini, panduan akidah dan ibadah ketika sakit? Kenapa pula saya sampaikan hadis ini di bahagian penutup ini ya? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, di kalangan kita alhamdulillah sudah tentu ramai yang memiliki banyak amal soleh semasa hidupnya. Banyak amal soleh dengan akidah yang baik, dengan amal soleh yang baik. Namun kadang-kala Allah akan menguji kita, termasuk diri saya ini, Allah akan menguji kita di akhir hayat kita dengan sesuatu yang sangat berat. Dan ujian tersebut janganlah pula kita menjadikan ia sebagai sesuatu yang merosakkan segala amal soleh kita sebelum itu dengan cara kita melalui ujian tersebut, ujian terakhir itu dengan cara yang salah. Okey. Okey, ini satu lagi bulatan. Okey, bulatan-bulatan sekarang ini, yang ni sekarang ini di U13 ada landscape yang cantik, tetapi seperti biasa ramai orang tidak dapat mengecapi keindahan landscape ini sebab ia agak tinggi ya. Jadi kalau guna drone ini baru kita dapat lihat kecantikannya. Selingan sedikit. Bulatan yang agak besar, ada landscape yang agak indah. Okey, kita sambung. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, di kalangan kita mungkin ya, alhamdulillah banyak amal-amal soleh sepanjang hidup kita. Namun di akhirnya Allah uji kita dengan satu penyakit yang berat, dengan satu penyakit yang parah. Maka janganlah pula kita janganlah kita cuba melalui ujian ini dengan cara yang salah. Dengan cara yang salah seperti mempersoalkan Allah, seperti marah kepadanya, seperti putus asa kepadanya, atau menerima jampi-jampian yang tidak difahami. Ini perkara-perkara akidah yang telah saya sebut sebelum ini ya. Sebab tu buku ini tajuk dia Panduan Akidah dan Ibadah Ketika Sakit. Sebab apabila sakit, banyak orang fokus kepada bagaimana hendak beribadah ketika sakit. Padahal ada juga isu-isu akidah yang perlu diperhatikan. Antaranya ialah jangan putus asa kepadanya, jangan marah kepadanya. Apa maksud putus asa di sini? Putus asa daripada kesembuhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam video yang lepas kita telah bacakan sebuah hadis yang ada dalam buku ini di muka surat 296, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dosa-dosa besar itu ialah syirik kepada Allah, putus asa daripada rahmat Allah, dan kecewa daripada kasih sayang Allah. So apabila diuji dengan penyakit yang berat, dengan penyakit yang serius, dengan penyakit yang parah di hujung hayat, jangan pula kita berputus asa daripada rahmat Allah ataupun kecewa daripada kasih sayang Allah. Okey, ingatlah apabila Allah menguji kita dengan penyakit, ada banyak hikmah-hikmah di sebaliknya. Okey, salah satu daripadanya ialah apabila Allah mencintai satu kaum, maka Allah akan mengujinya. Ingat tak hadis yang kita baca sebelum ni? Hadis riwayat Imam Tirmizi ya. Kemudian sebagai contoh dalam surah Hijr ayat ke-56, surah ke-15 ayat nombor 56, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Dan
tidak ada yang dan sesiapa yang putus asa, yang kecewa daripada rahmat Tuhannya. Okey, maaf, tidak ada yang berputus asa daripada rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat, illa dhallun. Dalam surah Yusuf, surah ke-12 ayat nombor 87, Allah SWT juga berfirman, innahu la ya'asu min ruhillahi illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tiada yang berputus asa daripada rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, hadis-hadis ini, ayat-ayat Quran ini sekarang ni saya baca senang saja, tetapi apabila saya sendiri diuji dengan penyakit yang berat, entah macam mana. Tuan-tuan dan puan-puan yang sekarang ini mendengar pun macam dengar, okey, jangan putus asa daripada rahmat Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah, jangan putus asa daripada kesembuhan Allah, kesembuhan daripada Allah. Okey, jangan ni. Tapi apabila diuji dengan penyakit yang berat di hujung hayat, katakan seperti kanser lah, katakan, harapnya tidak, tapi katakanlah dengan penyakit kanser atau apa-apa penyakit yang serius di hujung hayat. Okey, pada ketika itulah yang penting ya, untuk kita tidak berputus asa daripada rahmat Allah, daripada hikmah-hikmah di sebalik hikmah-hikmah di sebalik ujian penyakit itu ya. Jadi sekali lagi kembali pada hadis pertama yang saya bacakan tadi. Meskipun kita sudah memiliki rekod amal soleh yang banyak lagi bagus sebelum-sebelum ini, ketika sehat, semua itu boleh jadi atau mungkin jadi sia-sia jika di akhirnya apabila Allah menguji kita dengan sesuatu penyakit yang parah, sesuatu penyakit yang berat, semuanya itu mungkin menjadi sia-sia. Itu saya di situ, selingan lagi, nampak ke saya di situ? Okey. Boleh jadi sia-sia jika kita mempersoalkan Allah. Kenapalah Allah bagi aku penyakit ni? Kenapalah Allah ni? Aku selama ni baik saja. Selalu pergi masjid, selalu bersedekah. Kenapalah pula diuji dengan penyakit ni? Kan? Okey, marah kepadanya. Marah dapat penyakit ni. Putus asa kepadanya. Ni aku rasa tak boleh sembuh dah ni. Okey. Atau menerima jampi-jampian yang tidak difahami. Ini dulu ada, kita telah kupas dalam satu video yang khas ya, tentang jampi-jampian. Hendaklah kita mendengar daripada awal sehingga akhir kandungan jampian tersebut. Hendaklah kita dapat memahaminya. Jangan sekadar dimulakan dengan Al-Fatihah. Okeylah tu. Tapi setelahnya tu kita tidak tahu apa yang dibacakan. Jampi-jampian yang terbaik ialah apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jampi-jampian tersebut bukan baginda sekadar ajar, baginda juga mengamalkannya baik untuk diri sendiri ataupun mana-mana para sahabat yang baginda ziarahi. Apa lagi ya? Memakai tangkal. Saya lagi, okey. Melakukan pembedahan batin, sebab pembedahan batin tu melibatkan pertolongan ataupun kerjasama dengan jin. Tidak solat 5 kali sehari. Ni perkara penting ni. Apabila Allah uji kita dengan penyakit, Allah nak membawa kita lebih dekat kepadanya, tetapi kita pula menjadi lebih jauh daripadanya kerana tidak tahu hukum-hukum fiqh berkenaan dengan solat, ataupun menganggap tak apalah, nanti dah sihat aku qada lah, tengok-tengok tak qada langsung pun dan telah pun meninggal dunia. Okey. Dan juga beberapa perkara lain seperti sifat raja, yakni sifat berharap, sifat khauf yang ditujukan kepada doktor, padahal hendaklah ditujukan kepada Allah. Okey, doktor yang merawat, kita menghargai mereka, kita berterima kasih kepada mereka, tetapi mereka merawat. Ubat-ubat yang diberikan juga merawat. Yang menyembuhkan itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian ya beberapa perkara yang hendaklah diperhatikan baik dari aspek akidah mahupun ibadah ketika diuji dengan sakit, khasnya sakit yang serius, khasnya sakit yang berat ya. Baik.
Demikian sedikit ulasan daripada hadis yang kita bacakan tadi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, menarik untuk kita perhatikan sabda Nabi SAW di akhir ni ya. Mari kita baca sekali lagi. Baginda bersabda, innar rajula la ya'malu amala ahlil jannati fima yabdu linnasi. Sesungguhnya ada seorang yang mengamalkan amalan ahli syurga berdasarkan apa yang nampak pada manusia. Okey, berdasarkan pengamatan orang ramai, oh ini bagus ni, oh dia ni warak ni, yang ini soleh ni. Akan tetapi, okey, wahwa min ahlin nar, padahal beliau adalah daripada kalangan ahli neraka. Kenapa pula ayat semacam itu? Okey, mungkin ujian di akhirnya, ataupun mungkin dari sudut keikhlasannya, ataupun mungkin amalan dia dilakukan itu kita nampak seperti bagus dan soleh, namun ia tidak selari dengan syariat Islam. Ini semua kemungkinan saja ya, sebab kita tidak tahu secara pasti. Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu ya. Okey, sebahagian orang kita lihat dan kita sendiri yang nilai ini pasti ahli syurga. Padahal seperti yang Rasulullah kata, sebaliknya ataupun sebenarnya dia adalah di kalangan ahli neraka. Mungkin kerana niatnya ketika melakukan amalan-amalan tersebut. Mungkin ada dosa-dosa lain yang tersembunyi yang kita tidak tahu, di mana dosa-dosa tersebut lagi banyak daripada amal soleh yang kelihatan. Atau mungkin amal soleh yang banyak tu kita nampak baik, tetapi sebenarnya adalah bid'ah dan bukannya sunnah. Ini semua kemungkinan ni tuan-tuan, kemungkinan sahaja, di mana kata putusnya sudah tentu adalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara lain juga sebagaimana hadis yang kita baca, dia memang banyak beramal soleh, akan tetapi apabila akhirnya diuji dengan ujian yang berat, dia melakukan sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam. Demikian juga baginda bersabda, wa inna rajula la ya'malu amala ahlin nari fima yabdu linnas. Dan sesungguhnya ada seseorang yang beramal dengan amalan ahli neraka sebagaimana yang berdasarkan apa yang nampak oleh manusia. Yang ini ni asyik duk pergi minum saja, asyik duk pergi main di kasino saja, asyik duk tengok pornografi sahaja. Okey, wahwa min ahlil jannah, padahal dia termasuk daripada kalangan ahli syurga. Kenapa pula jadi sedemikian? Sebab mungkin dia bertaubat di akhirnya ya, mungkin dia melakukan kesalahan-kesalahan tersebut dengan hati yang sebenarnya tidak meredainya, tetapi mungkin kerana nafsunya ke, kerana addicted ke apa ke, tapi akhirnya dia bertaubat. Okey, dan macam-macam juga kemungkinan yang lain. Okey, saya teringat ya kata-kata Imam Ibn Qayyim dalam perkara ini yang hampir sama. Ada seseorang itu dia mengamal dengan amalan ahli syurga, tetapi dia sebenarnya ahli neraka. Kenapa? Sebab hatinya yang riak, yang menunjuk, yang dan ada sebahagian orang yang melakukan amalan yang kita kata banyak dosa-dosa besar, tetapi menjadi ahli syurga kerana dia bertaubat di akhirnya, ataupun dia melakukan kesalahan tersebut dengan sikap yang tidak meredainya, tetapi macam terpaksa buat ke, kerana addicted ke. Okey, jadi ada perbezaan di situ ya, khasnya ya apabila kita merujuk kepada bid'ah. Banyak orang memandang bid'ah tu apa salahnya buat benda baik, tetapi bid'ah tu adalah satu penentangan terhadap apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Pada zahirnya nampak apa salahnya benda baik kan, hasanah tu kan, tetapi ia mengandungi penentangan terhadap apa yang asalnya, yang tulennya, yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulullah. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, demikianlah hadis dan sedikit ulasan daripadanya yang ingin saya baca sebagai kata penutup. Jadi alhamdulillah telah pun selesai buku ini. Moga-moga dapat memberi manfaat kepada para penonton semua. Okey, nak baca boleh, nak tonton video boleh, baca dan tonton pun boleh juga.
Moga-moga juga antara perancangan saya ataupun hajat saya pada awalnya, mungkin seseorang itu tidak sempat membaca buku ini, lalu Allah menguji dia dengan penyakit dan dia tidak dapat membaca, tapi sekurang-kurangnya dia dapat mendengar. Mungkin di hospital ke di mana ke, dia dapat mendengar audio saja. Mungkin dia tak dapat melihat ke apa, dapat mendengar audio saja daripada penjelasan-penjelasan daripada video-video saya yang mengulas buku ini, ya. InsyaAllah. Baik, sehingga sini sahaja dahulu. Kita tutup dengan tasbih kafarah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah nanti kita akan mulakan pula penjelasan ke atas buku saya yang lain, di mana pada saat ini saya belum pilih lagi buku apa yang hendak dijelaskan, yang disyarahkan. Kita enjoy the view sedikit lagi sebelum turun. Okey, sudah pun hampir maghrib. Ayuh drone boleh turun, kita landing balik ke rumah.